Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali bin Salim dari Seksyen 48. Saya sebagai ketua program infak makanan untuk program APU. Syukur alhamdulillah kepada Allah SWT kerana dengan berkat dan keizinan darinya, maka kami telah dapat melaksanakan program ini dengan jayanya. Kami pelajar dari Seksyen 8 dan Seksyen 48 ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Puan Azlina Abdullah kerana dorongan dan kata-kata semangat untuk kami jayakan program ini dengan baik lepas diberi pelbagai nasihat dan dorongan oleh beliau. Kami juga ingin mendedikasikan ucapan penghargaan ini kepada rakan sekelas yang sanggup maklumat dan segala bentuk bantuan yang saya dambakan khususnya dalam menghasilkan program ini. Dan kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ayahanda saya Salim bin Mulabadin dan ibunda saya Nuridah binti Hashim yang banyak membantu dan memberi sumbangan dalam menjayakan program ini. Objektif program ini bukan sahaja untuk melengkapkan perkhidmatan masyarakat selama 8 jam kepada pemandu pengangkutan awam dan golongan yang memerlukan seperti kelandangan dan sebagainya, tapi ia memupuk kami semangat keharmonian sesama kami, memupuk nilai murni, dapat belajar pelbagai nilai murni serta pelbagai cara untuk kami berjaya dalam hidup, kenal orang luar dan memberi peluang kepada semua kawan-kawan dan saya sendiri untuk bersatu padu dan bekerjasama dalam menyelesaikan masalah dan tugas. Dapat juga bertolak ansur yang bekerjasama membuat sesuatu kerja seperti program ini dengan jayanya. Tepat kami berlangsung di Petaling Jaya, Seksyen 8, PJ Old Town, dan tarikh pula 14 Januari 2022 dan masa pada waktu 8 pagi hingga 5 petang. Okey. Tentatif pula pada 8 pagi kami berkumpul dan bertolak sekali dalam around pukul 8.30, and then pukul 9 pagi kami sampai ke kedai mak ayah saya iaitu di Petaling Jaya, bersarapan dahulu sebelum menyediakan makanan dan minum. Pada pukul 10 pagi pula kami membuatkan persiapan untuk memasak, beli barang, dan kami menyediakan nasi lemak dan membuat sambal, membeli mineral untuk dibungkus nanti, kami membeli kertas minyak dan membeli bahan-bahan yang diperlukan pada waktu itu. Dan pada pukul 12.30 hari pula kami menyediakan bungkusan infak makanan, iaitu kami membungkus semua nasi lemak, membungkus mineral dan membungkus secara rapi supaya kami dapat mengedarkan dengan baik. Dan pada pukul 2 pula kami bergerak ke tempat agihan selepas solat pada waktu tengah hari. Pada 2.30 pula kami mengagihkan bungkusan nasi lemak pada tempat yang kami sasarkan, iaitu PJ Old Town. Nasi lemak diagihkan kepada orang-orang yang tertentu seperti golongan gelandangan dan sebagainya. Dan pada pukul 5 pula penutupan projek, iaitu kami memberi sijil penghargaan kepada orang yang kami patut beri, iaitu mak ayah saya, dan kami memberi hamper kepada mak ayah saya iaitu seperti serendah hati. And then pada around pukul 5 begitu kami sudah berangsur pulang secara masing-masing. Masalah kami adalah kami dibelenggu oleh cuaca akibat cuaca yang tidak menentu, hujan pada waktu petang yang membuatkan kami waktu mengedar nasi lemak pada waktu petang itu tergendala, yang membuatkan kami perlu tunggu sekejap akibat ada yang menaiki motosikal dan ada yang menaiki kereta, tetapi menaiki kereta pun tidak mampu untuk mengedarkan makanan tersebut kerana hujan terlampau lebat yang mengakibatkan kami terpaksa berehat sebentar dan menunggu hujan reda dahulu. Dan yang kedua pula kami tidak ada bantuan NGO yang membuatkan kami terpaksa memilih tempat yang agak bersesuaian disebabkan kerana kami punya sasaran adalah Kuala Lumpur, tetapi NGO tidak dapat bersama dengan kami pada hari tersebut, yang membuatkan kami terpaksa memilih Petaling Jaya sebagai option kedua kami.
disebabkan mereka tidak ada pada hari tersebut dan kami terpaksa memilih kawasan tersebut. Dan pada mulanya kami menyasarkan iaitu gelandangan, tetapi di Petaling Jaya kekurangan gelandangan dan kami menyasarkan rider dan sebagainya, dan itu menyebabkan kami merasakan masalah dan cabaran kali ini merupakan NGO adalah salah satunya, kerana jikalau kami dapat NGO pada hari tersebut, mungkin kami dapat menyasarkan semua gelandangannya dan sasaran yang kami ingin dan target kami pada awal untuk. Okey, kita terus kepada manfaat yang diperoleh daripada program ini. Okey, jelas sekali pada mulanya aktiviti ini bertujuan utama untuk menanam rasa tanggungjawab dan kesukarelawan dalam menjalankan khidmat masyarakat dalam diri pelajar. Antaranya, setelah pelbagai situasi yang dihadapi, para pelajar dapat mengesahkan kemahiran bercakap dan menaikkan keyakinan dalam diri untuk melontarkan idea atau pendapat masing-masing. Selain itu, dari aktiviti ini kami dapat mengeratkan hubungan antara satu sama lain yang dapat mampu mendidik kami, merapatkan hubungan kami, serta kami dapat mengenal satu sama lain, bekerjasama, bertolak ansur antara satu sama lain. Kami dapat nilai-nilai yang baru walaupun kami tidaklah begitu rapat sebelum ini, tetapi selepas kami membuat program ini, kami belajar dan kami dapat menimbul satu ilmu baru dan membuatkan kami serapat sekarang, membuatkan serapat tidak seperti dulu dan serapat sekarang, lebih rapat. Dan akhir sekali, faedah yang dapat dipelajari daripada aktiviti ini ialah kemahiran dan pengalaman menguruskan program kebajikan. Perkara ini dapat melahirkan semangat baru dalam pelajar untuk melibatkan diri dalam lebih banyak lagi program kebajikan. Cadangan penambahbaikan. Setelah menjalani proses mengendalikan program infak makanan kepada orang ramai, kami sekumpulan telah mempelajari banyak pengetahuan baru yang boleh berguna pakai pada masa depan. Jikalau kami mempunyai peluang untuk menguruskan program khidmat masyarakat lagi, ada beberapa perkara yang dibetulkan dan diperbaiki pada akan datang kalau kami diberi peluang lagi untuk mengendali program tersebut. Kami terlebih dahulu berkumpul bersama untuk memilih AJK, berbincang dan memulakan semua apa yang patut kami buat, berbincang daripada setiap aspek untuk siapa mahu menjadi ketua dan siapa menjadi AJK dan sebagainya. Kami berbincang sebegitu rupa dan kami juga meneliti apa yang patut kami buat untuk program kali ini. And then saya ditugaskan sebagai ketua untuk program kali ini. Tugasan saya untuk memastikan semua ahli membuat tugasan kerja dan menjaga semua anak-anak buah saya dengan baik serta memantau mereka. Saya juga menolong kerja mereka dan memastikan keadaan mereka dalam keadaan baik dan teratur dan tiada perselisihan faham di antara mereka. Okey, semasa projek pula. Seawal jam 7.30 pagi kami sudah berkumpul di KPTM Bagi, berkumpul dan menunggu sebahagian daripada kawan kami yang mengambil. Assalamualaikum, saya Wana Syafika daripada Seksyen 48 dan saya memegang jawatan sebagai penolong ketua di dalam projek khidmat masyarakat MPU. Jadi saya akan menceritakan semasa dan selepas projek kami. Jadi sebelum kami terlebih dahulu berkumpul dengan ahli semua Seksyen 48 dan kami berbincang tentang tugasan yang akan diberi dan kami berlantik siapa yang akan menjadi ahli jawatan kuasa yang akan bertanggungjawab di tempat kejadian nanti, di hari kejadian nanti. Jadi selepas kami melantik ketua, kami pun berbincang tempat aktiviti apa yang kami nak buat dan apa yang kami perlu buat di hari kejadian tersebutlah nanti. Jadi selepas kami berbincang semuanya, kami pun balik ke rumah dan berbincang dengan lebih lanjut di dalam sosial media yang kami telah menubuhkan satu grup di WhatsApp.
itu untuk sebelum. Jadi untuk selepas pula kami berkumpul di tempat kejadian. Jadi semasa projek pula pada hari kejadian kami semua Seksyen 48 berkumpul di tempat di KPTM Angin, dan dalam lingkungan pukul 7 lebih macam tu kami berkumpul, dan dalam pukul 8 pagi baru kesemua pelajar Seksyen 48 hadir, dan selepas itu dalam lingkungan pukul 8.30 macam tu kami pun mengadakan sarapan dan minuman kepada pelajar-pelajar di Seksyen 48, dan madam ada datang menjenguk kami di situ dan memberikan kata-kata semangat untuk kami meneruskan projek kami dengan berjalan lancar dan baik. Dan selepas saja kami menyelesaikan semua tugas, mengedarkan makanan sarapan, kami pun bergerak ke tempat kejadian di Petaling Jaya. So tempat pertama kami di Petaling Jaya adalah di Rumah Alif semestinya. Di situ kami sampai di Rumah Alif dalam lingkungan pukul 10 pagi, 10 ataupun 10.30 pagi, lingkungan dalam masa berikutnya. Jadi selepas itu kami pun berhenti berehat dan merancang apa yang perlu kami buat pertama sekali. Jadi selepas itu kami pun membeli barang-barang yang perlu kami gunakan lah untuk membuat nasi lemak. Jadi kami membuat keputusan untuk mengedarkan nasi lemak dan air mineral kepada orang-orang yang hantar makanan, kepada orang-orang yang macam memerlukan lebih lagi. Jadi kami beli barang apa yang perlu kami beli di pasar raya. Selepas itu dalam pukul 12.30 macam tu kami pun memulakan dengan membungkus nasi lemak. Jadi kami membagikan tugas siapa yang letak sambal, siapa yang letak nasi semua. Jadi kami pun memulakan tugas kami dengan cermat dan berjalan lancar. Selepas itu telah pun masuk waktu Zuhur dalam pukul 1.30 macam tu, kami pun berhenti sebentar untuk menunaikan solat Zuhur dahulu. Selepas itu kami pun yang semula. Selepas kami menyelesaikan membungkus nasi lemak, kami pun bertolak ke tempat kejadian lah. Jadi kami pun pergi ke sekitar Petaling Jaya yang memerlukan yang ada penghantar makanan, yang ada orang-orang yang memerlukan. Jadi kami pergi ke tempat-tempat begitu. Jadi kami pun berpecah kepada 2 kumpulan, dan kami pun mengedarkan makanan dengan berjalan dengan lancar lah. Jadi selepas projek kami pun balik ke tempat Rumah Alif untuk makan petang. Selepas itu kami membuat macam perhargaan, dan kami memberi penghargaan hadiah sendiri mata sikit untuk kedua ibu bapa Alif yang sangat-sangat baik hati mentaja kami punya makanan nasi lemak dan minuman lah. Jadi kami sangat-sangat berterima kasih kepada kedua ibu bapa Mama Alif. Dan selepas kami selesai sesi perhargaan, kami pun tangkap gambar bersama-sama, dan selepas itu semuanya bersurai. Sekian, terima kasih.